Pernah tak kamu rasa seperti semuanya runtuh? Saat kamu rasa dah sampai ke akhir? Bila nak bangun dari katil pun rasa tak ada tenaga. Nak teruskan hari pun berat. Apatah lagi nak terus berjuang? Bila pandang ke depan, yang kamu nampak cuma kabus ketidaktentuan dan kesunyian? Dalam detik beginilah ramai yang mula rasa nak menyerah. Mungkin kamu pun termasuk antara mereka. Tapi dengar sini baik-baik. Waktu semua nampak seperti sudah berakhir. Skim masa Tuhan mula bekerja. Kita sering fikir Tuhan hanya hadir bila semuanya tenang, bila hidup teratur, bila semuanya jelas. Tapi kebenaran yang sebenar, Tuhan bergerak dalam kekaisan. Dia ubah gelap jadi terang, bernama jadi permulaan baru, putus asa jadi kesaksian yang hidup. Berapa kali kamu rasa kezorangan walaupun dikelilingi orang ramai? Berapa kali kamu tertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan hidup kamu? Adakah kamu masih ada apa-apa yang berharga untuk diberi? Pernah tak terlintas, kalau kamu hilang begitu saja, tiada siapapun yang akan perasan? Semua persoalan itu menyakitkan. Aku tahu. Dan mungkin kamu dah bawa rasa itu berhari-hari, berminggu, atau bertahun. Tapi coba tengok semula perjalanan hidup kamu. Ingat tak masa kamu sangka tak akan mampu bertahan? Ingat tak saat kamu fikir semuanya dah berakhir? Ingat malam yang gelap tu, yang kamu rasa tak akan ada pagi? Tapi tengoklah kamu sekarang. Masih bernyawa. Masih melangkah. Jantung masih berdegup. Kamu sampai ke sini bukan sebab nasib. Bukan kebetulan. Tapi sebab Tuhan yang pegang kamu masa kamu rasa tak mampu lagi. Dalam Alkitab, kisah Yusuf jadi peringatan yang kuat tentang ini. Seorang anak muda dengan impian besar. Tapi apa yang dia hadapi? Dikhianati. Dibuang. Dianiaya. Dibiar dalam perigi oleh abang-abangnya sendiri. Dijual jadi hamba. Dituduh tanpa bukti. Dibenjarakan. Cuba bayangkan hati dia. Berapa kali dia menangis dalam gelap sil yang sejuk. Bertanya-tanya, di mana Tuhan sekarang? Tapi apa yang nampak macam pengajaran, sebenarnya proses. Bertahun kemudian, Yusuf jadi pemimpin utama di Mesir. Impian yang nampak mati. Hidup semula dengan kekuatan luar biasa. Berapa kali kamu rasa macam berada dalam berigi emosi itu? Tak tahu nak panjat macam mana. Tak ada daya nak keluar. Hakikat yang orang jarang beritahu. Kesakitan adalah sebahagian dari proses. Tangisan adalah sebahagian dari pembentukan. Luka yang kamu bawa, sebenarnya pintu kepada perubahan yang Tuhan sedang lakukan dalam dia. Mungkin sekarang inilah fase kamu. Yang semuanya rasa gelap. Setiap langkah rasa berat. Doa-doa terasa seolah tak sampai ke langit. Tapi dengar ni, langit masih dengar kamu. Mungkin kamu tak nampak. Mungkin kamu tak faham. Tapi Tuhan tak pernah tinggalkan kamu. Kamu tak dilupakan. Kamu kenal tak seseorang yang sentiasa senyum, tapi dalam hati penuh kesedihan? Wanita yang jaga semua orang, tapi jiwanya sendiri letih. Lelaki yang kerja keras secara keluarga, tapi dalam diam rasa tak berguna. Anak muda yang semua orang anggap biasa-biasa, tapi dalam hati bawa beban yang berat. Mungkin itu kamu. Dan kalau betul, izinkan aku cakap satu perkara. Perjuangan yang kamu hadapi sekarang bukan penamat. Ia tanah tempat Tuhan sedang siapkan kebangkitan kamu. Pernah tengok anak kecil belajar berjalan? Berapa kali dia jatuh sebelum boleh berdiri dan berjalan sendiri? Tapi ibu atau ayah tetap ada. Mata tak lepas pandang. Walau anak tu jatuh, walau tergelincir, mereka tetap tunggu. Begitu juga Tuhan dengan kamu. Mungkin kamu rebah sekarang. Tapi Tuhan sedang berdiri, menunggu masa yang tepat untuk angkat kamu, kuatkan kamu, dan tunjukkan bahawa semua ini sedang mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Fikirkan dengan mendalam, berapa ramai orang hari ini menjalani hidup yang kosong kerana mereka tidak pernah benar-benar merasai kesakitan yang mendalam? Tetapi kamu, yang pernah melalui lembah yang gelap, akan mendaki gunung dengan lebih banyak rasa syukur, lebih matang, dan lebih kuat dalam iman. Tiada pertumbuhan tanpa penderitaan. Tiada kemenangan tanpa proses. Dan tiada iman yang benar tanpa ujian. Adakah kamu berada pada titik dalam hidupmu di mana menyerah terasa seperti pilihan yang paling mudah? Aku faham. Tapi aku juga tahu bahawa sesiapa yang menabur dengan air mata,
akan menuai dengan sukacita. Ini bukan sekadar kata-kata indah. Ia adalah janji, tertulis dalam Mazmur 126, ayat 5. Mungkin kamu telah kehilangan banyak perkara. Mungkin orang yang kamu sayangi telah pergi. Mungkin tenagamu terasa semakin lemah. Tetapi jika kamu masih mempunyai iman, itu bermakna kamu masih memiliki segalanya. Sekarang, aku mahu kamu berjamkan mata sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Dan tanyakan pada dirimu sendiri, bolehkah aku ambil satu langkah lagi? Kadangkala, skim sahaja yang Tuhan perlukan. Satu langkah, satu isyarat, satu gerakan kecil. Pada pandangan dunia, kamu mungkin kelihatan seperti orang yang tewas. Tapi di mata Tuhan, kamu sedang dibentuk. Dan jika kamu punya keberanian untuk teruskan walaupun tidak faham, walaupun takut, walaupun berat, suatu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang dan sedar bahawa di lembah skim kamu menjadi teguh. Dalam kesakitan skim kamu menemui kekuatanmu. Dalam kesunyian skim kamu mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Di tidak saja skim dia menerima sebuah pernulian baru. Kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Pesanan ini sampai kepadamu kerana Tuhan masih menulis kisah hidupmu. Dan bahagian ini, bahagian yang sukar yang sedang kamu lalui sekarang, ia bukanlah bab terakhir. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Jangan putus asa. Tuhan sedang membina semula dirimu. Mohon kekuatan. Ambil langkah seterusnya. Kamu akan berjaya. Kerana dia tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik. Tidak pernah. Dan ini hanyalah halaman pertama dalam kisah kebangkitanmu. Pernahkah kamu berdoa dan terasa seperti tiada apa-apa yang berlaku? Pernahkah kamu merintih dari lubuk hati, mengharap satu petunjuk, tapi apa yang kamu terima hanyalah diam? Pernah rasa seolah-olah kamu bercakap dengan dinding, bahawa kata-katamu hanya melayang ke udara? Mungkin, saat ini, kamu sedang bertanya, adakah Tuhan benar-benar mendengarku? Ia adalah perasaan yang ramai tidak mahu akui, tetapi hampir semua pernah merasainya. Kekosongan selepas berdoa, kesunyian selepas merintih, dan kesunyian itu, kadangkala, lebih menyakitkan daripada luka yang membuat kamu berdoa. Tetapi apa yang kamu mungkin belum tahu, adalah bahawa diamnya Tuhan bukanlah tanda ketiadaannya. Seringkali, ia adalah petunjuk terbesar bahawa dia sedang mempersiapkan dirimu. Fikirkan ini. Seorang petani tidak menanam benih hari ini lalu menuainya esok. Ada dempur menunggu. Waktu di mana tiada apa yang kelihatan, tiada apa yang terasa. Tanah nampak sama sepi. Tapi di bawah permukaan, tanpa dilihat oleh mata, benih itu sedang mati supaya ia boleh tumbuh hidup. Begitulah juga dirimu. Kesunyianmu mungkin adalah musim benih. Masa di mana Tuhan sedang membentukmu, menguji imanmu, kesabaranmu, karaktermu. Kerana apa yang dia ingin berikan padamu begitu besar, kamu masih belum cukup bersedia untuk memikulnya. Kamu masih ingat kisah Hana, ibu kepada Nabi Samuel? Dia menangis dengan hibur di hadapan Tuhan, bertahun-tahun memohon seorang anak. Untuk sekian lama, dia hanya menerima dia. Tapi bila Tuhan akhirnya menjawab, bukan sekadar seorang anak yang dia terima, tapi seorang Nabi Agung dalam sejarah. Faham maksudnya? Tuhan bukannya berkata tidak. Dia sedang berkata, tunggu, aku sedang siapkan sesuatu yang lebih besar. Mungkin skim juga yang sedang dia katakan padamu sekarang. Masalahnya ialah kita mahu segalanya dengan segera. Kita berdoa malam ini dan harap bangun pagi dengan jawapan. Tapi Tuhan tidak bekerja mengikut masa kita. Dia bekerja menurut waktunya yang sempurna. Dan sementara kamu menunggu, dia sedang membentukmu menjadi seseorang yang mampu menerima apa yang telah dia janjikan. Dia bekerja pada waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat itu bukanlah saat kamu sudah bersedia menerima, tetapi ketika apa yang kamu perlukan telah bersedia untuk menemui kamu. Sekarang, lihatlah kehidupan kamu. Berapa kali kamu menoleh ke masa lalu dan bersyukur kerana sesuatu tidak terjadi? Berapa banyak pintu yang tertutup yang kini kamu fahami sebagai perlindungan? Pada saat itu, kamu menangis, kamu marah, kamu merasa dilupakan. Tetapi hari ini kamu sedar, itu adalah kasih sayang Tuhan. Dan bagaimana jika sekarang,
Dalam dian yang sedang kamu alami, sebenarnya adalah bunyi Tuhan sedang bekerja. Bagaimana jika waktu menunggu ini sedang menyelamatkan kamu daripada jalan yang salah, keputusan yang terburu-buru, atau kesakitan yang lebih besar nanti? Bagaimana jika diam ini adalah cara Tuhan menyembunyikan kamu untuk melindungi kamu? Selama 400 tahun, Tuhan tidak berbicara kepada sesiapa pun. Tiada wahyu, tiada mimpi, tiada suara dari langit. Bangsa Israel menyangka Tuhan telah meninggalkan mereka. Tapi tahukah kamu apa yang datang selepas diam itu? Yesus, Anak Tuhan lahir dalam masa diam. Ketika semuanya kelihatan sunyi, Tuhan sedang menyiapkan keajaiban terbesar untuk umat manusia. Dan sekarang, izinkan aku bertanya, mungkinkah diam yang kamu alami hari ini adalah permulaan kepada mukjizat yang akan mengubah hidup kamu selama-lamanya? Ketika kamu sedang menunggu, Tuhan sedang bekerja. Air mata bukan tanda kelemahan. Itu tanda kamu masih manusia. Bahkan Yesus pun menangis. Tetapi dia juga menunggu. Sebelum memulakan pelayanannya, dia hidup 30 tahun dalam ketenangan. 30 tahun tanpa dikenali. Untuk 3 tahun dengan tujuan yang besar. Dan kamu mahu menyerah hanya kerana beberapa bulan? Tahukah kamu apa yang paling sukar dalam diam? Ia memaksa kamu untuk percaya. Dan percaya itu menyedihkan. Sebab kamu tak punya kawalan. Sebab kamu tak nampak apa-apa. Tapi disitulah iman lahir. Iman bukan percaya ketika semuanya jelas. Iman adalah terus melangkah walau semuanya gelap. Dan aku tahu ada hari-hari di mana kamu bangun dan terfikir, masih berbalik untuk terus percaya. Kamu dah letih mencuba, letih menunggu, letih berharap. Tapi dengarlah ini. Mukjizat tidak akan terjadi kepada mereka yang menyerah. Jawapan tidak akan datang kepada mereka yang berhenti di tengah jalan. Kamu perlu diriskan. Walaupun tak faham, walaupun tak nampak, walaupun segalanya dalam diri kamu mahu menyerah. Hari ini, aku mahu ajak kamu cabar diri. Bukan sesuatu yang mustahil. Untuk 7 malam akan datang. Sebelum tidur, luangkan 5 minit. Hanya 5. Daripada meminta sesuatu dari Tuhan, ucapkan syukur. Bersyukurlah untuk hidup kamu, untuk apa yang kamu ada. Bersyukurlah walaupun untuk apa yang belum tiba. Katakan, Tuhan, aku tak faham, tapi aku percaya. Tindakan kecil ini akan mengubah pandangan kamu, akan mengubah dalaman kamu. Kerana ketika kamu berubah dari dalam, Tuhan akan ubah segalanya di luar. Inilah yang Dia mahu. Supaya kamu percaya kepadanya lebih dari keadaan di sekeliling kamu. Supaya kamu tetap berdoa walau tiada jawapan. Supaya kamu tetap melangkah walau tak nampak arah. Sebab suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan faham setiap sahabat diam itu. Dan kamu akan sedar bahawa Tuhan tidak pernah diam. Dia sedang menulis bab paling indah dalam kisah hidup kamu. Dan bab itu bermula sekarang. Dengan kamu berkata, aku takkan merah. Aku akan diriskan. Kerana walau dalam diam, Tuhan tetap bersamaku. Pernahkah kamu rasa bahawa tak kira betapa kuat kamu mencuba detak tidak cukup? Bahawa walau kamu cuba bahagiakan semua orang, tiada siapa benar-benar nampak siapa diri kamu? Pernahkah kamu rasa pedihnya jadi tak terlihat? Kamu masuk ke satu tempat, tapi tiada yang berasan. Kamu bercakap, tapi rasa seperti tidak didengar. Kamu senyum, tapi dalam hati kamu benat. Letih, terasa dilupakan. Hakikatnya, ramai orang hidup begini. Hidup secara otomatis. Hati mereka berat, namun wajah tetap tersenyum seolah-olah semuanya baik-baik saja. Sebab tiada siapa yang nampak peperangan yang sedang berlaku dalam diri mereka. Dan perkara yang paling menyedihkan ialah apabila seseorang itu mula percaya bahawa mungkin mereka memang tidak begitu berharga. Tapi izinkan saya sampaikan sesuatu kepada anda dengan penuh kasih sayang. Anda berharga. Jauh lebih berharga daripada apa yang anda bayangkan. Walaupun tiada siapa yang memiktiraf, walaupun tiada siapa yang mengucapkan terima kasih, walaupun tiada siapa yang nampak usaha anda, Tuhan nampak. Dan baginya, anda adalah satu-satunya. Tidak boleh digantikan. Dikasih. Dalam Alkitab, ada satu kisah yang sangat menyentuh hati.
Nabi Samuel dihantar oleh Tuhan untuk melantik raja baharu bagi Israel. Dia pergi ke rumah Hizai, seorang bapa yang mempunyai ramai anak lelaki. Semua anak diperkenalkan kepadanya kecuali seorang, Daud. Tiada siapa pun menganggap Daud penting. Dia sedang menjaga kambing di padang, melakukan kerja yang tiada siapa mahu lakukan. Tapi tahu tak siapa yang Tuhan pilih? Darah korangnya. Dia yang tidak dijemput. Dia yang dilupakan. Dia yang dikedepikan. Sebab manusia melihat rupa luaran, tapi Tuhan melihat hati. Mungkin inilah yang anda perlu dengar hari ini. Tidak penting jika orang tidak mengindahkan anda. Tidak penting jika mereka tidak menghargai anda. Tuhan nampak anda. Tuhan yang memilih anda. Tak kenapa? Sebab dalam diri anda ada sesuatu yang dunia tidak boleh ambil. Identiti. Anda adalah hanaja. Itu sudah cukup. Mungkin anda seorang ibu yang berikan seluruh tenaga dan kasih sayang, tapi masih merasa sunyi. Masak, cuci pakaian, jaga rumah, namun jarang sekali mendengar ucapan terima kasih. Mungkin anda seorang ayah yang bekerja berjam-jam, berusaha keras untuk memastikan keluarga selamat dan terjaga, tapi dalam hati rasa seperti cuma menyumbang kewangan semata-mata. Mungkin anda seorang anak muda yang cuba sedaya upaya untuk diterima, cuba menyesuaikan diri, tapi tetap merasa seperti tiada siapa yang benar-benar nampak siapa anda sebenarnya. Atau mungkin anda orang yang sentiasa tersenyum di luar, tetapi dalam hati tertanya-tanya, kalau aku hilang, ada sesiapa akan peduli? Jika soalan itu pernah bermain dalam fikiran anda, izinkan saya berikan jawapan yang jelas, jujur dan penuh kuasa. Ya, orang akan peduli. Dan lebih penting lagi, Tuhan tidak pernah berhenti peduli. Anda ada misi. Anda ada cahaya. Anda ada tujuan. Anda tidak perlu menjadi orang terkenal, atau memiliki kekayaan bernilai berpuluh juta ringgit, atau mempunyai beribu pengikut untuk jadi seseorang yang penting. Kadang-kadang, kepentingan Anda terletak pada satu perbuatan kecil, satu kata-kata yang menyuatkan, satu belukan, satu nasihat yang mampu mengubah hidup orang lain. Lihatlah kisah Oprah Winfrey. Hari ini, dia adalah antara wanita paling berpengaruh di dunia. Tapi semasa kecil, dia didera, ditolak, tidak dihargai. Dia membesar dengan kata-kata yang merendahkan dirinya. Malah, dia pernah dipecat dari rancangan televisyen kerana dikatakan tidak sesuai untuk berada di depan kamera. Namun dia tidak menyerah kalah. Dia percaya pada nilai dirinya walaupun dunia berkata dia tiada nilai. Dan lihat apa yang terjadi, dia menjadi contoh. Bukan kerana dia dilahirkan terus berjaya, tapi kerana dia memilih untuk mempercayai nilai yang Tuhan tanam dalam dirinya. Dan anda boleh bagaimana? Adakah anda akan terus mendefinisikan diri anda berdasarkan penolakan yang anda alami? Berdasarkan setiap tidak yang anda dengar? Berdasarkan perbandingan yang tidak adil? Atau adakah anda akan mula melihat diri sendiri dengan pandangan seseorang yang diciptakan dengan tujuan yang besar? Mungkin anda tidak pernah dengar ini sebelum ini, tapi dengarlah sekarang. Anda bukan lebihan. Anda bukan kesilapan. Anda tidak wujud secara kebetulan. Tuhan tidak pernah mencipta sesuatu dengan sia-sia. Setiap butiran dalam diri anda, kekuatan, kelemahan, kisah hidup, perjuangan, semuanya adalah sebahagian daripada satu belan yang lebih besar. Dan bila anda benar-benar memahami hal ini, apa yang orang lain fikirkan tentang anda mula kehilangan makna. Sebab yang memberi nilai sebenar kepada anda bukanlah dunia, tetapi pencipta seluruh alam semesta. Mungkin anda tidak berdiri di atas pentas, tetapi anda sedang mengubah hidup orang lain di sebalik tabir. Mungkin tiada tepukan diberikan, tetapi langit sedang memerhatikan anda. Mungkin anda merasa kezorangan, namun ada Tuhan yang mengenali nama anda, memahami kesakitan anda, mengenal hati anda. Sekarang, saya mahu anda fikirkan sesuatu yang pernah dikatakan kepada anda pada masa lalu, sesuatu yang melukai hati anda. Mungkin hanya satu perkataan, mungkin satu ayat, sesuatu yang membuat anda meragui diri sendiri. Pejamkan mata anda sejenak, dan ingat kembali saat itu. Dan sekarang, dengan segenap hati anda, bisikan perlahan-lahan, seolah-olah sedang memutuskan rantai yang mengikat anda.
Kata-kata itu tidak menentukan siapa saya. Saya adalah seperti yang Tuhan katakan tentang saya. Saya bernilai. Saya disayangi. Jangan biarkan pandangan terbatas manusia memadamkan cahaya kehebatan yang Tuhan tanam dalam diri Anda. Anda kuat. Anda penting. Anda berpotensi. Dunia ini memerlukan Anda dengan cara Anda, dengan suara Anda, dengan kisah hidup Anda. Jangan bandingkan diri Anda. Jangan merendahkan diri sendiri. Jangan bersembunyi. Izinkan diri Anda untuk berkembang. Kerana apabila Anda melihat diri seperti mana Tuhan melihat Anda, tiada apa dan tiada siapa pun yang mampu menghalang Anda. Dan jika dunia belum lagi menghargai Anda, teruskan juga. Kerana syurga telah lama mengenali nilai Anda. Dan apabila masa yang tepat tiba, Tuhan akan meninggikan Anda, seperti mana Dia meninggikan Daud. Kerana sesiapa yang telah diurapi oleh Tuhan, tidak akan pernah dilupakan olehnya. Anda sangat berharga. Jangan pernah ragu akan hal itu. Anda rasa takut? Takut untuk bermula semula? Takut untuk mencuba sekali lagi dan gagal? Takut untuk memberi hati, untuk percaya dan akhirnya, bilukai semula? Sukar untuk mengakuinya, tetapi ketakutan sering membuat kita lumpuh. Ia menyamar sebagai berhati-hati, bersembunyi di sebalik akal sihat, tetapi sebenarnya, ia mencuri impian. Ia mendinginkan iman. Ia memadamkan rancangan yang Tuhan tanam dalam hati Anda. Tapi ada satu hal yang perlu Anda fahami. Iman bukan ketiadaan rasa takut. Iman adalah melangkah walaupun takut. Ia adalah terus bergerak walaupun jantung berdegup kencang, walaupun tangan menggigil, walaupun suara tersekat oleh rasa tidak yakin. Kenapa? Kerana keberanian bukan milik mereka yang tidak takut. Keberanian adalah milik mereka yang merasa takut, tetapi memilih untuk tidak tunduk kepadanya. Ingat Petrus, murid yang berani, yang di tengah bawah melihat Yesus berjalan di atas air dan berkata, "Jika itu engkau, panggillah aku datang kepadamu." Yesus menjawab, "Datanglah." Dan Petrus pun melangkah, di tengah laut yang bergelora, di tengah malam, di tengah sesuatu yang mustahil. Dia berjalan di atas air. Untuk beberapa saat, dia mengalami keajaiban yang tiada siapa pernah alami. Tapi apabila ketakutan mula menguasai, dia mula tenggelam. Dan tahu apa yang paling indah? Yesus tidak menjerit, tidak menyalahkan, tidak menghukum. Dia hanya menghulurkan tangan dan menarik Petrus keluar. Mungkin Anda sedang merasa seperti Petrus sekarang, sedang tenggelam, dikuasai rasa takut. Iman makin hilang di tengah badai. Tetapi Yesus masih di sana. Dengan tangan terulur, berbisik, "Datanglah. Aku masih di sini." Ketakutan akan cuba meyakinkan Anda bahawa Anda tidak mampu, bahawa Anda tidak cukup bagus, bahawa masa Anda sudah berlalu, bahawa Anda terlalu tua, terlalu muda, terlalu lemah, terlalu kezorangan. Tapi ketakutan itu pendusta. Ia menjadikan kebohongan hanya untuk membuat Anda tetap di tempat yang sama. Dan sekarang, tanyalah diri Anda, berapa banyak berkat yang telah Anda lepaskan kerana takut? Berapa banyak peluang yang Anda biarkan pergi kerana merasa belum bersedia? Berapa banyak impian yang Anda simpan hanya kerana takut ia tidak menjadi? Dan jika saya beritahu Anda bahawa waktu yang sempurna itu tidak pernah wujud, bahawa Anda tidak akan pernah merasa 100% bersedia, bahawa waktu terbaik untuk bertindak adalah sekarang, ramai orang tidak menulis buku kerana berfikir tiada siapa akan membacanya. Dan jika mereka tahu bahawa kos untuk mencetak hanya 100 buku hanyalah sekitar RM550 Malaysia, mungkin mereka akan berani mencuba. Tapi bukan soal kos. Soalnya adalah keberanian. Dan sekarang, soalnya adalah Anda. Apa yang Anda tunggu? Ada orang yang tak sambung belajar sebab rasa sudah terlambat. Ada orang yang tak berani jatuh cinta semula kerana luka lama masih berdarah. Ada orang yang tak mula berniaga, tak berani berkongsi cerita, tak mahu cuba lagi kerana takut gagal. Tapi dengar sini, setiap kemenangan datang selepas ambil risiko. Setiap kejayaan memerlukan keberanian. Dan setiap keajaiban bermula dengan iman. Kalau kamu mahu hidup dalam sesuatu yang baru,
Kamu perlu melepaskan apa yang lama. Kalau kamu mahu hidup dalam kelimpahan Tuhan, kamu perlu keluar dari penjara ketakutan. Duduk di tempat selesa mungkin nampak selamat, tapi di luar zon selesa lah Tuhan buat perkara luar biasa. Nah contoh, Steve Jobs, salah seorang tokoh inovasi terbesar zaman ini. Dia pernah ditolak, dipecat dari syarikat sendiri, dan ramai tak percaya padanya. Tapi dia tak berhenti. Walaupun ada ketakutan dan keraguan, dia mula semula. Dan tahu apa dia pernah kata? Kamu tak boleh sombong titik-titik itu dengan melihat ke hadapan, hanya dengan melihat ke belakang. Dan itu benar. Kamu hanya akan faham semua ini apabila kamu toleh ke belakang dan sedar walaupun takut, kamu tetap melangkah dan semuanya berubah. Takut itu akan sentiasa ada. Tapi kamu yang tentukan sama ada kamu dikuasai oleh ketakutan itu, atau kamu jadikan ia sebagai batu loncatan. Kalau hari ini kamu ambil satu langkah, walau sekecil manapun, sesuatu dalam diri kamu akan berubah. Esok, ambil satu langkah lagi. Lusa, satu lagi. Dan tanpa kamu sadar, kamu akan jauh lebih depan dari yang kamu bayangkan. Kalau kamu sedang dengar mesej ini sekarang, itu tandanya masih ada sesuatu yang besar menanti kamu. Kamu tak dilahirkan untuk jadi tawanan ketakutan. Kamu dilahirkan untuk hidup dalam tujuan yang Tuhan tetapkan untuk kamu. Dalam kitab Yesaya bab 41 ayat 10, Tuhan berfirman, "Jangan takut, kerana aku menyertai kamu. Jangan bimbang, kerana akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkan kamu, dan akan menolong kamu, dan akan memegang kamu dengan tangan kananku yang membawa keadilan." Kamu sedang dipelihara, walaupun kamu tak menyadarinya. Hari ini, mungkin keajaiban terbesar yang kamu perlukan bukan penyembuhan, bukan pintu rezeki yang terbuka, bukan harta benda bernilai lebih kurang RM22,000 Malaysia. Tapi mungkin keajaiban yang paling kamu perlukan ialah keberanian. Keberanian untuk teruskan. Keberanian untuk coba lagi. Keberanian untuk percaya bahawa masih ada harapan. Keberanian untuk pandang cermin dan berkata, "Aku lebih kuat dari ketakutan ini. Tuhan bersama aku." Jadi sekarang, tarik nafas dalam-dalam, pejam mata, dan lepaskan dengan iman. Aku akan melangkah, walaupun aku takut. Sebab mungkin ketakutan akan ikut kamu, tapi ia takkan menghalang kamu lagi. Dan begitulah caranya kamu mula hidup dalam perkara-perkara ajaib. Satu langkah pada satu masa, dengan iman, dengan keberanian, dengan Tuhan di hadapan. Kalau kamu sampai ke akhir kata-kata ini, itu kerana ada sesuatu dalam dirimu sedang menjerit minta diselamatkan. Mungkin kamu benar berpura-pura senyum, sedangkan di dalam hati kamu menjerit. Mungkin kamu dah terlalu pandai sorokan luka, sampai kamu sendiri lupa bila ia bermula. Tapi hari ini, tak kira berapa banyak kali kamu tersalah langkah, berapa kali kamu jatuh, berapa kali kamu cakap, "Aku dah tak mampu," kamu masih di sini. Masih hidup, masih berjuang, masih bernafas. Dan itu sudah cukup jadi bukti bahawa kamu lebih kuat dari yang kamu fikirkan. Dengar dengan hati yang terbuka. Kamu penting. Kamu berharga. Kehadiran kamu sangat bermakna. Kamu dikasihi bukan sebab apa yang kamu ada, bukan sebab apa yang kamu buat, tapi sebab siapa diri kamu. Mungkin kamu tak pernah dengar kata-kata ini dari orang yang paling kamu harapkan. Mungkin kamu pernah ditolak, dilupakan, disakiti oleh tangan yang pernah berjanji untuk lindungi kamu. Tapi walaupun begitu, Tuhan tak pernah tinggalkan kamu. Saat kamu menangis sendirian, Dia ada. Saat kamu menjerit dalam diam, Dia mendengar. Saat dunia kata habis, Tuhan berbisik, "Aku belum selesai." Kamu bukanlah kesilapan yang pernah kamu lakukan. Bukan juga kegagalan yang kamu pikul. Bukan luka ditinggalkan yang menentukan siapa kamu. Kamu adalah karya yang masih sedang dibentuk. Dan Sang Pencipta yang membentikmu tidak pernah membuat kesilapan. Sebab itu, walaupun jalan yang kamu lalui terasa gelap, teruskan langkahmu. Walaupun berat, teruskan. Walaupun takut, teruskan. Walaupun kamu tidak faham, tetap teruskan. Kerana Tuhan tidak membawamu sejauh ini hanya untuk meninggalkanmu sekarang. Mungkin kamu tidak nampak,
tetapi dia sedang bekerja dalam diam. Mungkin kamu tidak rasa, tetapi dia sedang mendukungmu erat. Mungkin kamu sukar percaya, tetapi dia sudah menyediakan pemulihan yang kamu sendiri sudah lama berhenti harapkan. Dan sahabat, kamu paling tidak menjangkakan apa yang hari ini kelihatan mustahil akan menjadi kisah benar dalam hidupmu. Kamu akan tersenyum ikhlas lagi, akan memandang diri sendiri di cermin dengan rasa bangga yang tulen. Akan berkata, berbalik aku deriskan. Jadi sekarang, pejamkan mata seketika. Tarik nafas dalam-dalam. Rasa detik ini. Dengari keheningan ini. Di sinilah, pada saat ini, Tuhan menyentuh hatimu. Dan dia berbisa penuh kasih. Aku ada di sini. Aku tak pernah pergi. Dan aku telah memilihmu. Jangan berputus asa sekarang. Kamu akan berjaya. Malah kamu sedang menapak ke arah kejayaan itu. Kerana walaupun air mata mengalir di pipimu, kamu tetap memilih untuk terus melangkah. Dan itu skim permulaan kemenanganmu.